Di satu daerah yang berbukit bukau, terdapat satu penduduk yang dinamakan Tugu Nunuk Ragang. Ini merupakan satu kisah dari nenek moyang kita. Dikatakan bahawa pada dahulu kala, nenek moyang Kadazan Dusun telah mendiami sebuah rumah panjang yang letaknya di pertemuan Sungai Liwagu Kogi Banangan di cabang kiri dan Liwagu Kawananan cabang kanan di Sungai Labu. Dikatakan bahawa nenek moyang orang Kadazan Dusun mendiami sebuah rumah panjang yang mempunyai 10 pintu keluarga dan letaknya di bawah sepohon kayu ara besar berkulit kemerah-merahan. Setelah rumah panjang ini tidak mampu menempatkan semua keturunan, maka mereka membahagikan tugas ini di kawasan tanah sekitar Nunuk Ragang mengikut kesesuaian dengan bidang pekerjaan yang dilakukan. Oleh kerana suku-suku ini berbeza dari segi pelaksanaan tugas dan tanggungjawab serta memilih kawasan baru, maka demikian jadilah puak-puak pada hari ini yang terdapat 30 sub-etnik kaum Kadazan Dusun. Walaupun tiada bukti tentang kewujudan masyarakat Nunuk Ragang, tetapi cerita ini adalah tangan Dok Belu-Guluh yang membawa maksud cerita dahulu kala nenek moyang. Pernah tak korang terfikir mengapakah pakaian Kadazan semuanya berasaskan berwarna hitam? Dulu-dulu dikatakan bahawa masyarakat Kadazan Dusun mempercayai amalan Bobo Hizan. Bobo Hizan boleh dikatakan dalam bahasa yang lebih mudah Bomo ataupun dukun. Pada dahulu kala, masyarakat Kadazan Dusun mempercayai pemujaan terhadap alam gaib yang mampu memberi tenaga luar biasa. Pada zaman dahulu, penduduk negeri Sabah hanya bergantung kepada tanaman dan sayuran untuk dijadikan cecair pencelup air. Menarik bukan? Okey, pesta kan kita guna baju tu untuk semangat ritual. Okey, kalau macam bom-bom kan dia warna hitam kan. Lagi satu, pesta keamatan ni dia memuja semangat nenek moyang daripada diorang percaya yang semangat nenek moyang ni bila waktu menuai tu semangat tu pergi ke puncak Gunung Kinabalu. So dia macam sesi ritual macam bomo ni dia memang warna hitam. Lepas tu emas tu lambang kekayaan diorang. Walaupun kepercayaan masyarakat Kadazan Dusun ini mengamalkan ilmu gelap, tetapi kegunaannya hanya untuk perkara-perkara yang baik seperti melindungi diri, meminta kekuatan dan sebagainya. Contohnya apabila kita mendaki Gunung Kinabalu, kita meminta pertolongan daripada dukun untuk meminta kekuatan dan melindungi daripada haiwan yang buas yang mampu mengecam keselamatan pendaki gunung. Sebab itu, ada orang kata, semangat Kadazan Dusun biarlah sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Patutlah ada satu isu pada tahun 2015, penduduk Sabah dikejutkan dengan tragedi gempa bumi yang melanda di Gunung Kinabalu. Masyarakat di sana mempercayai bahawa insiden ini disebabkan 10 pelancong asing yang datang ke Gunung Kinabalu dengan tidak memakai sehelai benang sehingga mencemarkan tempat itu, lalu membangkitkan kemarahan penjaga di Gunung Kinabalu. Menurut artikel M-Star, ritual Posogit dilakukan 3 hari berturut-turut di kaki Gunung Kinabalu disebabkan kemarahan penjaga Gunung Kinabalu. Ini adalah untuk menenteramkan penjaga di Gunung Kinabalu juga. Bak kata masyarakat di sana, dah elok-elok ada baju tu, silalah pakai elok-elok ya. Jadi macam mana kita nak membezakan semua etnik-etnik di sana kerana mereka semua memakai baju warna hitam? Boleh dibezakan dengan aksesori yang dipakai. Sebagai contoh, bagi sub-etnik kaum Mongols, mereka mempunyai warisan turun-temurun iaitu gubahan manik pinokol. Setiap kali ada keamatan, pasti pakai pinokol.
Pakaian tradisional Kadazan juga dilengkapi dengan perhiasannya yang tersendiri, seperti hiponggot iaitu tali pinggang dolar. Ia digunakan bergantung kepada kekayaan peribadi yang dipakai di sekitar pinggang. Manakala, butang emas juga didefinisikan sebagai simbol kekayaan. Semakin banyak butang, semakin tinggi darjat dan kekayaan beliau. Tambahan pula, gohong ialah sejenis gelang yang dipakai di bahagian kedua-dua belah lengan si pemakai, dan rantai leher pula dikenali sebagai hamai. Husuk ialah kain yang berwarna-warni seperti kain batik untuk dipakai secara menyilang di kedua-dua belah bahu si pemakai. Manakala bagi kaum lelaki, mereka juga ada pakaian tradisional mereka sendiri, iaitu gaun. Gaun ini adalah pakaian lengan panjang tanpa sulaman. Pada masa sekarang, ia dihiasi dengan perhiasan dan butang emas. Gaun juga berpadan dengan suivas floor panjang hitam dan ikat pinggang yang berwarna biru indigo. Ia juga dihiasi emas di sepanjang pinggang seluar model. Jadi pada pendapat saya, pakaian tradisional ini pada suatu masa dahulu dia pernah menjadi rasmi. Maknanya semua setiap hari dipakai, Sebenarnya, masyarakat Kadazan Dusun ini telah diiktirafkan sebagai negara asli Borneo dengan warisan yang telah didokumentkan oleh UNESCO sejak 2004. Namun, jarang sekali kita lihat pemakaian yang membanggakan ini, apatah lagi dari semenanjung Malaysia. Cuma hanya ada pada majlis-majlis tertentu sahaja, seperti upacara perkahwinan, pesta keamatan dan unduk ngadau. Dan ini merupakan satu cabaran untuk pengusaha pakaian-pakaian Kadazan kerana zaman sekarang banyak baju Kadazan yang telah dimodernkan kepada teknik t-shirt yang lebih murah dan lebih mudah untuk didapati. Menurut temu ramah kami bersama salah seorang pengusaha pakaian Kadazan mengatakan masa untuk menyiapkan pakaian Kadazan ini sangat lama kerana ia memerlukan fokus dan perincian yang mendalam. Walaupun kita pada hari ini pakai di majlis-majlis tertentu, tetapi pakaian tradisional itu tidaklah terus hilang, ditelan zaman. Apa poin cabarannya bukanlah satu penghalang buat sektor pelancongan mahupun rakyat Malaysia untuk giat aktif mempromosikan pakaian tradisional ini. Kalau di kalangan pelajar atau di kalangan pelajar-pelajar universiti kan, mungkin kita boleh buat program atau hari-hari tertentu di mana kita memakai pakaian tradisi asal-usul kita. Apabila ke Sabah, pelancong boleh mendapat pengalaman memakai pakaian Kadazan ini semasa lawatan mereka ke kampung budaya yang ada di Sabah, seperti Kampung Budaya Khoisan, Kampung Budaya Mari-Mari, Kampung Budaya Monsopiat dan pelbagai lagi tempat kampung budaya. Teringin. Boleh? Tak. Oh, teringin selain. Kalau pergi Sabah boleh lah. Yes, ini because it's very unique. Mestilah teringin, cuma belum berkesampaian je lagi. Teringin tapi baju tu kecil sangat, tak muat. Sukar untuk kita jumpa orang pakai baju Kadazan ni di semenanjung Malaysia. Boleh juga. Tak, saya tak minat. Saya rasa boleh. Boleh kot. Ya, betul. Oh, boleh. Sebab baju tu cantik. Boleh. Boleh. Secara umum Malaysia ni hanya orang tahu kan 3 bangsa je, Melayu, Cina, India. Boleh. Kalau dia tak boleh, kalau fashion dia bagus, cantik, dia buat cantik. Boleh. Yes, of course. Baru semua orang tahu kejuruan baju yang unik ni. Ya,
kerana ia melambangkan keunikan Malaysia dan boleh diperkenalkan di negara luar. Demikianlah sejarah asal-usul tradisi pakaian Kadazan. Kami berharap agar penonton dapat menambah sedikit sebanyak ilmu tentang pakaian tradisi ini dan menghargainya. Terima kasih kerana menonton vlog menteri ini dan jangan lupa subscribe YouTube channel Heritage Tourism Malaysia dan follow IG Jejak Serempun untuk mengetahui banyak lagi info menarik yang ada di Malaysia.